tentang tuntutan terhadap jenazah yang diragui sama ada apabila si mati itu benar Islam atau tidak. Dan orang-orang bukan Islam melihat ini satu dengan ketakutan, sebab dia tidak berakhir hanya dengan perkebumian jenazah itu terpaksa dikawal polis dan sebagainya. Apabila dihukumkan dia itu mati dalam Islam, maka mungkin pembagian harta petaka juga pada mengikut faraid. Dan ini yang tidak ada satu jawapan yang mereka bertanya. Dan saya pernah mengingatkan dalam forum-forum tertutup, dalam perbincangan dan sebagainya, saya mengatakan ini satu perkara yang malah saya katakan, saya melihat orang-orang bukan Melayu dalam hal ini agak rasional atau perasional. Kalau mereka emosional, saya tak boleh bayangkan kalau jenazah seorang Islam di negara yang kita minoriti, yang dikuburkan, dihukum oleh Mahkamah Agama untuk dikuburkan secara Kristian, yang orang Islam boleh tidak akan memberontak dengan lebih radikal atau dengan lebih arrogant atau dengan lebih agresif. Dan benda-benda ini sebenarnya akumulatif dan berlaku pula dalam era ini berulang kali. Dan setiap kali itu mereka merasakan bahawa satu keadilan telah tidak berlaku, tetapi tidak ada satu kata putus pasal ini yang dapat kita lihat terlaksana. Dalam suasana itu mungkin kita rasa harapan kami adalah supaya lebih ramai wakil kami berada di parlimen. Kalau tidak, kerajaan yang berkuasa ini macam dengar tapi tidak memberi perhatian secukupnya untuk meyakinkan kami. Itu pertama. Faktor lain yang di samping apa yang Profesor Zara katakan tadi, saya balik kepada mukadimah saya tadi. Kalau kita lihat dari segi latar belakang pendidikan, nama, kehebatan, profil kerjaya, yang kalah tu tak sepatutnya kalah kalau itu ukuran. Tetapi mungkin ada komponen lain, komponen kemesraan, komponen rendah diri, komponen kurang misalnya belagak melihatkan dia daripada kategori yang mewah dan sebagainya, yang mungkin pengundi rasa tidak selesa melihat lagak-lagak yang begitu dan sebagainya, dan dia mahu. Di sini saya lihat sentiasanya kelebihan calon-calon yang mewakili parti PAS dahulunya. Mereka betul-betul dengan pakaian yang begitu simple, dengan bahasa yang begitu mudah mendampingi pengundi-pengundi. Dan satu kelebihan, satu advantage kepada mereka setiap hari ini. Kalau kita balik pada soalan ini, kita sering melihat, mendengar kata-kata yang diucap oleh masyarakat. Pengundi atau rakyat sekarang sudah bijak. Dia tidak letak kebijakan di sini kalau kita lihat. Tapi saya ingat tak cukup, kebijaksanaan itu sendiri tak cukup. Sebab kita dapati walaupun orang bijak semana sekalipun, kalau dimanipulasi, dia akan mengikut perasaan dia juga. Sedikit banyak, walaupun tidak seluruhnya. Kita dapat di Amerika misalnya, ataupun malah di Indonesia misalnya, memang pengundi kita itu pada umumnya sudah lebih terdidik. Sekurang-kurangnya lah. Kalau kita lihat dalam rangka 50 tahun yang terakhir ini, hampir semua pengundi kita sudah mencapai sekurang-kurangnya SPM ataupun Form 3 ya. Jadi sekurang yang paling tua pun barang Form 3. Yang paling tua sekali memborong barangkali lah mereka itu hanya sejanan barangkali. Tapi di kalangan muda itu sekurang-kurangnya SPM. Dan yang paling yang lebih profesional sudah mendapat ijazah lah. Itu satu perkara yang penting dari kita. Tapi walau bagaimanapun, saya selalu memikirkan bahawa kita mengantar ribuan anak-anak kita ke luar negeri untuk mendapat pendidikan dan pulang menjadi golongan profesional. Tetapi sekaligus kita lupa bahawa apabila kita mengantar ribuan anak kita yang pergi mendapat ijazah lalu pulang kemari, mereka itu sebenarnya tidak terdidik di dalam akar umbi kebudayaan dan sejarah itu. Mereka pulang tanpa sejarah, apalagi sejarah politik, sejarah kepemimpinan. Mereka tidak ada, kecuali sebelum kecil yang pulang itu akan masuk menjadi katakan masuk UMNO ataupun masuk parti pemagang misalnya. Jadi mereka mengalami sedikit sebanyak proses sosialisasi politik yang barangkali mendidik mereka tentang sejarah perjuangan parti, sejarah perjuangan kebangsaan. Tetapi bagi mereka yang seringkali dituduh tidak terlibat dan tidak mahu meminat dalam politik, malah tidak mengundi, malah ada sepasang seorang calon kita pun tak mengundi pun, tidak mendaftar pun untuk mengundi, tapi menjadi calon. Begitu sekali keadaannya kan. Jadi bermakna bahawa apabila
pilihan raya kita itu dijalankan ataupun dilaksanakan dan dikempen berdasarkan kepada tradisi tentang sejarah pembangunan 50 tahun atau sebagainya itu, maka di kalangan pengundi muda yang tidak terlibat ini tadi atau yang masih tidak mempunyai persepsi sejarah yang panjang itu tidak akan melihat itu sebagai relevan. Mereka hanya akan melihat relevan apa yang ada sekarang. Tapi seharusnya tadi Datuk Ona kata memang betul. Sudah cukup banyak diceritakan tentang 5 rancangan terbesar yang akan dilaksanakan secara konkret oleh kerajaan. And yet mereka tidak menerima itu. Kenapa dia tidak dapat mempengaruhi? Ya. Dan ada pendapat mengatakan bahawa sepatutnya kerajaan negeri dan pusat harus satu suara. Jadi bagaimana nak kalau dah pembangkang menguasai negeri itu? Jadi macam mana nak mengadakan pembangunan itu? Saya fikir kita tak boleh melihat begitu. Ini satu dinamik politik yang baru. Kita telah menerima satu sistem demokrasi yang memberikan kuasa menentukan kerajaan kepada rakyat. Dan kita kata demokrasi itu, kedaulatannya, demokrasi itu berada di tangan rakyat. Dan hari ini rakyat menggunakan kuasa yang diberikan kepada mereka. Kalau itu keputusannya, harapan saya dengan dinamik ini, maka kita harus bergerak secara dinamik. Sudah ada satu keadaan politik yang baru yang sedang berlaku dalam suasana ini. Satu perkembangan sehat atau tidak sehat itu terpulang kepada mereka yang diberikan kepercayaan. Umpamanya di Amerika, dia memang berlaku begitu di kongresnya, kemudian senatnya, di negeri-negerinya ada dikuasai, ada negeri yang dikuasai oleh Demokrat, ada negeri yang presidennya daripada Republikan. Tapi kita mungkin sekarang ini dalam keadaan dinamik yang begini, apabila kerajaan-kerajaan negeri sudah jatuh ke tangan parti lawan, pembangkang, kita harus memikirkan formula untuk, dan kedua-dua pihak berjanji untuk kesejahteraan rakyat. Sekarang ini bukti kesejahteraan itu dengan dah tunggu pula 4-5 tahun lagi untuk kembali kepada rakyat, untuk menembus balik kekalahan atau apa juga yang perlu dibuat pada ketika itu. Tapi pada masa ini rakyat di seluruh negara, kedua-dua pihak telah berjanji kebaikan, maka kenaiklah kebaikan itu. Itulah harapan. Kita kena ada dinamik baru dan memikirkan formula baru bagaimana untuk bergerak ke hadapan, untuk memajukan Malaysia menuju kepada negara maju pada tahun 2020 dalam situasi adukkan atau resepi politik yang baru. Dan Dr. Sni mungkin sambung balik, macam mana kesudahannya 5 koridor pembangunan itu? Itulah tadi, kalau di Kelantan memang sudah dibuat tafsiran baru tentang koridor-koridor ini merugikan, tidak menguntungkan. Tak terima lah. Tak terima lah maknanya. Jadi itu tafsiran dia. Ada begitu juga di utara juga banyak sekali dan malah di selatan kadang-kadang dibuat juga itu. Jadi bermakna walaupun secara konkret kerajaan sudah memberikan bukan sekadar retorik tentang apa yang nak dilakukan, tapi secara konkret rancangan pembangunan yang amat hebat akan berlaku di seluruh negara. Tetapi tidak juga terima. Tapi barangkali pada satu pihak itu sudah diterima kerana kemenangan parlimen itu menunjukkan bahawa kerajaan sudah berupaya menarik perhatian itu dan kerajaan sudah dikembalikan untuk barangkali sekurang-kurangnya majoriti yang simple sudah didapati untuk meneruskan. Tetapi pada pihak lain, pada pihak yang lebih substantif di negeri-negeri, memang kata Dato' memang ada dinamika baru. Tetapi kita melihat satu perkara lain juga di samping dinamika bahawa dalam selepas tempoh 50 tahun kita menerima kenyataan bahawa masing-masing negeri itu harus berubah, bukan semuanya menjadi DM. Mereka berubah kepada kuasa baru, takbiran baru dan sebagainya, masing-masing secara otonomus lah. Negeri itu otonomus, mereka sendiri pada sedikit sebanyak. Jadi walau bagaimanapun, kalau yang melibatkan pembangunan ini merupakan tanah-tanah kawasan negeri,
dan negeri itu mempunyai kuasa untuk menghalang pembangunan itu. Kerana memang undang-undang itu dan tanah itu hak negeri, maka sekaligus rancangan besar ini boleh terhalang. Jadi bermakna kalau Kedah itu sudah tergugat, Perak itu sudah tergugat, Kelantan tidak ada langsung, maka mereka sekaligus boleh menolak rancangan besar-besar ni. Jadi ini mempunyai implikasi yang penting.